Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari pertama PKP keempat dilaksanakan. Seperti biasa, saya akan melaporkan laporan yang dibuat oleh PDRM, terutamanya dari segi pematuhan dan sebagainya. Semalam, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 828 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 637,982 kenderaan. Sebanyak 37,753 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,669 premis telah diperiksa. PDRM telah menangkap 643 individu berbanding dengan 489 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 576 individu yang direman dan 67 individu diberikan jaminan polis. 947 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan engkar PKP. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 21,749 individu. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan sebanyak 4,764 operasi sanitasi termasuk di 12 zon merah dan sebanyak 8,445 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 245 operasi sanitasi yang meliputi 60 zon merah dan kuning di 13 negeri termasuk 40 operasi di Sabah, 40 operasi di Sarawak dan 39 operasi di Johor. Semalam, ops sanitasi merangkumi 34 bangunan kerajaan, 22 tempat awam, 65 pusat perniagaan dan 6 pasaraya. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sejak 29 April 2020, sebanyak 226 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 225 pada hari sebelumnya, yang mana 17,440 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 838 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin secara wajib. Seramai 24,323 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Dan sejak 17 April, 10,291 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mengenai keperluan asas, KPDN HEP semalam telah membuat pemantauan harian terhadap 25 jenis bekalan di 1,044 pemeriksaan premis perniagaan termasuk 815 peruncit, 198 pemborong dan 31 pengilang. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi. Oleh itu,
Orang ramai dinasihatkan agar tidak bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan harian sepanjang bulan Ramadan ini kerana ianya dijamin mencukupi. Cuma jika ada peningkatan harga dan sebagainya, sila laporkan kepada KPDN HEP. Mengenai kepulangan pelajar-pelajar dari kampus ke rumah masing-masing, pelajar daripada 5 IPT di zon utara yang berlepas malam tadi telah selamat tiba ke rumah masing-masing di zon tengah. Setakat ini tidak ada isu yang berbangkit mengenai penghantaran pelajar-pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing. Untuk hari ini dan esok, KPKT akan menghantar pulang 653 pelajar di zon utara ke kampung halaman mereka di zon utara dan 280 pelajar di zon Sarawak ke kampung halaman di zon Sarawak. Bagi pergerakan pelajar dalam zon utara, ianya akan melibatkan 44 buah bas bagi pergerakan dalam negeri, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Pelajar-pelajar di UiTM, UUM, Politeknik dan IPTS di zon utara akan bertolak pada jam 2 petang dan pelajar dari USM akan bertolak pada jam 9 malam. Dan yang bertolak petang dijangka tiba sebelum waktu berbuka. Ada persoalan, kita umumkan dulu pelajar-pelajar ini bertolak 9 malam sehingga 9 pagi. Tetapi hari ini bertolak 2 petang. Kerana jika mereka oleh kerana jaraknya dekat. Kalau mereka bertolak jam 9 malam ataupun 10-11 malam, kalau 3 jam saja perjalanan, tentu saja mereka akan sampai ke balai-balai polis pukul 2 pagi, 3 pagi dan sebagainya. Jadi untuk mempermudahkan ibu bapa mereka mengambil mereka di balai polis ataupun pihak frontliners di daerah menghantar mereka pulang. Jadi jika mereka sampai waktu dini hari ataupun subuh, ianya akan menyukarkan pergerakan. Jadi sebab itulah untuk mempermudahkan semua pihak, jadi kita membuat adjustment supaya bas bertolak, supaya sampai masih lagi waktu siang dan sebagainya. Bagi negeri Sarawak, ada 2 pergerakan dalaman yang akan bermula hari ini dan esok. Hari ini sahaja seramai 42 pelajar di Sarawak dari UNIMAS akan dihantar pulang ke rumah masing-masing melibatkan 2 buah bas dan 1 van. Mereka telah pun mula bertolak pada jam 9 pagi tadi. Hari ini bermula PKP 4. Saya sebutkan bahawa akan berlaku kelonggaran-kelonggaran tertentu. Ya. Sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa peraturan petoran pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dan juga langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 4 2020 telah pun diwartakan dan berkuat kuasa 29 April hingga 12 Mei. Saya perjelaskan ini kerana di bawah PKP yang lepas ada seorang peguam, kalau tak silap saya, menulis mengatakan bahawa PKP tidak diwartakan. Saya nak maklumkan bahawa setiap PKP, daripada PKP pertama, kedua, ketiga dan 4 pun kita kerajaan mewartakan. Jadi sebab kalau tidak ada pewartaan, tentu saja tindakan-tindakan polis dan sebagainya tidak boleh, penguatkuasaan tidak boleh dilaksanakan. Jadi memang kita wartakan sebelum PKP tersebut berkuat kuasa dan dilaksanakan. Terdapat sedikit kelonggaran bagi
SOP pergerakan berbanding dengan PKP sebelum ini. Ya, yang lain-lain kita akan bincang secara detail besok di dalam mesyuarat khas Menteri pagi, dan selepas itu kita akan bentangkan keputusan dan cadangan itu kepada mesyuarat khas MKN. Tetapi hari ini saya nak umumkan, dan perkara ini juga telah pun diwartakan. Ya. Terdapat sedikit kelonggaran, iaitu dari segi jumlah yang di dalam kereta, jumlah penumpang di dalam kereta. Ya, kalau dulu satu kereta hanya dibenarkan satu orang saja. Jadi kita dapati banyak permintaan, ya, yang mahukan supaya ada tambahan. Kalau dulu bukan semua tak boleh. Kalau bawa warga mas misalnya kita benarkan, tetapi secara amnya hanya seorang per kereta. Untuk satu kereta satu orang saja pemandu. Oleh itu, untuk memberikan sedikit kelonggaran dan kemudahan, jadi kita benarkan 2 orang untuk satu kereta, tetapi mesti daripada rumah yang sama dan keluarga yang terdekat. Ya, sebab kalau daripada rumah yang sama, kalau kita fikirkan dari segi soal social distancing, di dalam rumah pun mereka tetap bersama. Lebih-lebih lagi, jikalau rumah mereka tidak ada kes yang melibatkan COVID positif, maknanya semua dalam rumah juga selamat. Jadi sebab itu kita benarkan suami dan isteri, ataupun isteri dan anak, ataupun suami dan anak, tetapi tetap tidak boleh melebihi daripada 2. Begitu juga dengan SOP pergerakan yang tidak boleh melebihi 10 km radius. Dulu terdapat di dalam peraturan bahawa tidak boleh keluar lebih daripada 10 km kecuali ada sebab tertentu, dan ianya berdasarkan budi bicara polis saja. Tetapi kali ini kita wartakan dengan lebih jelas, iaitu perkara yang kita benarkan adalah jika ianya melibatkan keperluan harian, membeli makanan, perkhidmatan kesihatan dan perubatan. Kalau mereka terpaksa keluar lebih daripada 10 km. Jadi kita benarkan. Katakan dia sakit, nak pergi ke klinik. Klinik berada di 15 km daripada rumah mereka. Kita benarkan. Kalau dulu pihak polis menggunakan budi bicara, tetapi kali ini diwartakan di dalam perwataan terbaru. Dari segi peraturan, kita benarkan untuk mendapatkan keperluan yang saya sebutkan tadi, makan, perubatan, kesihatan dan sebagainya. Kalau lebih daripada 10 km dibenarkan, tetapi mestilah yang terhampir. Maksud saya, kalau diperlukan klinik 15 km, dia kena pergi ke klinik yang 15 km tersebut. Jangan dia pergi klinik yang 30 km away. Jadi setakat yang dibenarkan adalah yang terhampir dengan rumah mereka walaupun melebihi daripada 10 km. Jadi saya kira itu saja yang hari ini untuk saya sampaikan. Terima kasih. Seperti biasa, seruan saya terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih.